Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kita akan sambung chapter 2. Kita dah lihatlah point load, moment, okay. Moment, UDL, kemudian UDL saja. Ya, UDL dan juga point load. Dan beam ni juga adalah continuous beam. Okay. Dia ada banyak condition. Saya tak boleh nak tunjukkan semua condition. Saya kata macam saya terangkan dalam taklim first week. Okay. Beribu example. Okay. Tak dapat nak tunjukkan semua. Tapi step dia tu sama saja. Okay. Pertama, buat free body diagram. Yang kedua, gunakan basic principle of equilibrium. Apa dia basic principle of equilibrium? Okay, total horizontal forces equal to 0, total vertical forces equal to 0 dan juga total moment equal to 0. So itulah yang kita buat dalam yang ditunjukkan dalam example ni. Okay, point load, okay, incline load with vertical load. Macam mana nak pecahkan uraikan daya ni, leraian daya. Okay, leraian daya, buat leraian daya. Jadi bila incline load, leraian daya dia terbahagi kepada dua, horizontal load dan juga vertical load. Okay, bila dia incline. Yang vertical dia tak ada masalah, tak perlu tukar. Okay, kemudian kita juga dah sentuh tentang UDL, macam mana nak solvekan yang UDL ni. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita tukar UDL ni kepada point load, convert to point load hanya untuk dapatkan reaction sahaja. Okay, hanya untuk dapatkan reaction saja. Nanti nak kira shear force diagram dengan bending moment diagram, dah tak boleh guna point load. Kena guna dia punya original condition. Okay, kemudian kita juga dah sentuh macam mana beban moment. Okay. Masa kita kira total vertical forces, tak ada pun nilai moment dalam equation. Okay, sebab dia moment bukan force. Yang kita consider dalam total horizontal forces equal to total vertical forces equal to 0 ni hanya forces. Moment kita tak masukkan. Okay. Okay. Note lah benda tu. Okay. Ambil maklum. Okay. Tak ada 20 km kat sini. Okay. Sama juga dengan horizontal forces. Tak ada moment dimasukkan. Okay. Moment ni dimasukkan bila kita guna third equilibrium principle. Okay. Total moment equal to 0. Okay. Clockwise positif. So, baru kita masukkan moment. Dan moment yang kita gunakan tu pula tidak didarab dengan jarak. Bila moment, jangan darab dengan jarak lah. Sebab dia dah memang pun moment. Okay. Yang kita perlu darab dengan jarak adalah rotational forces. Rotational forces ni memanglah moment. Okay. Tapi dia asal dia adalah force. Force tu perlu darabkan dengan jarak. Okay. Force tu perlu darab dengan jarak. Okay, ini yang force tu perlu darab dengan jarak. Yang moment tulis dia nilai moment dia. Tapi kita kena tahulah arah dia, arah jam ataupun lawan jam. Contohnya ni arah jam, so dia positif. Okay. Okay, kemudian kita dah solve kan overhanging beam. Okay, bila satu load tu dia di luar beam. Macam ni. Tapi ni AY ni semalam kita dah buat semalam ni. Ini adalah nilai AY, ini adalah nilai AY. Ini nanti dapat BY. Okey. Tukar. Bukan B E. E sebab ini point E. Point E adalah support. Okey. Dia semalam kita dah betulkan semalam. Nanti boleh rujuk balik video tu. Okey, hari ni kita sambung. Okey. Sekali lagi adalah overhanging beam. Okay, sekali lagi adalah overhanging beam
dan sekali lagi UDL dan juga point load. Okey. Cuma kalau kamu tengok sini beza dia. Okey, UDL ini adalah di tengah-tengah rasuk. Di tengah-tengah beam. Okey, kamu tengok 5 kN per meter ni di tengah-tengah beam. Dan contoh yang kali ni UDL dia merentasi support. Okey, merentasi, sini ada support pin. So dia merentasi. Ya, contoh sebelum ni dia duduk tengah-tengah beam. So dia ada difference sikit lah. Ya, ada difference sikit. Sebab kita kena sebelah kiri support dan sebelah kanan support. Tempat yang dia merentasi support. So dia support dia dekat A ni. So kita kena divide kepada dua bahagian. UDL ni kena divide kepada dua bahagian. Sebelah kiri dan juga sebelah kanan. UDL sebelah kiri adalah 1 meter. UDL sebelah kanan adalah 4 meter. Tapi dia punya value samalah. 10 kN per meter sebelah kiri. 10 kN per meter sebelah kanan. Okay. Nampak satu tapi for analysis to determine the reaction, kita kena buat dia jadi 2. Okay. Kena buat dia jadi 2. Okay, macam mana? Okay. First, kita draw free body diagram. Okay. First, kita draw free body diagram. Okay. Kita draw rasuk. Lukiskan rasuk asal. Okay. Pin ni dekat support ni pin. So, kita tahu ada 2 reaction. 4 pin, 2 reaction. So, first vertical. Secondly is horizontal. So, kita pun lukis. Okay. Vertical dan horizontal. Untuk roller ada satu saja support. Okay. Ada satu saja reaction, sorry. Okay, ada satu saja reaction. So, kita pun draw dia punya reaction. BY. So, ada reaction ada 3. AY, AX untuk pin. Dan roller ada BY, 3. Okay. Okay. Seterusnya, kita akan lukis point load punya force. Okay. Sebab dia memang point load ni kita lukis balik je lah. Okay, jarak dia 2. Okay. Dia arah ke bawah, nilai ni 25. So tadi saya cakap UDL ni nak kena pecah kepada 2 bahagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. So kamu pun pecahkan sebelah kiri 1 meter. 10 kali 1 meter sama dengan 10 lah. Okay. Dekat mana dia punya action? Action dia di tengah-tengah satu ni. Okay. Di tengah-tengah satu ni. Maksudnya kalau dia total punya panjang untuk sebelah kiri ni, UDL panjang di sebelah kiri ni 1 meter. Kalau 1 meter bahagi 2, maksudnya dia action dia acting di 0.5 daripada pin. Okay. Dia acting 1.5, dia acting 0.5 daripada support. Okay. Satu ni penuh UDL. Tapi kalau separuh maksudnya 0.5. So, tengah-tengah 0.5 daripada AY. Okay. Tu 10 kN ni 10 kali 1 acting 0.5 daripada AY. Okay. Sama juga yang kedua, sebelah kanan. Okay, kita pecahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. So, sebelah kanan 10 darabkan dengan panjang UDL sebelah kanan. Okay. Panjang UDL sebelah kanan. So, darab dengan panjang ni kita dapat total force. Dapat total force, dia punya acting di tengah-tengah UDL. UDL tadi panjang 4 bahagi 2, dapat 2. So, 2 tu daripada pin. 2 tu adalah daripada pin. Okay. 4 ni tengah-tengah panjang UDL. Kalau tengah-tengah maksudnya 4 bahagi 2. Jadi 4 bahagi 2, 2. 2 tu adalah acting UDL ni daripada pin. Okay. Daripada pin ni. Okay. Okay, jadi 40 dia act 2 meter daripada AY. Dia act 2 meter daripada BY. Itu macam mana kita nak lukis free body diagram. Okay. Okay. Boleh lengkapkan lah free body diagram. Tapi free body diagram ni hanya untuk kira reaction. Okay. So, dah lukis free body diagram. So, kita dapat satu gambaran lah. Okay. Secara mudah. Sebab kita dah tukar kepada concentrated
load ataupun point load. Jadi seterusnya kita apply principle of equilibrium. So yang pertama, total horizontal forces. So satu saja horizontal forces. So ada AX saja. So AX sama dengan kosong. Okay. Horizontal prinsip yang kedua adalah vertical forces, total vertical forces equal to 0. So kita pun kira ada 1, 2, 3 negatif, ada 2 positif. So yang negatif 10, 40 dan juga 25. Yang positif AY dan BY. So kita susun tolak 10 campur AY, tolak 40 campur BY, tolak 25. Okay, ada 5 saja, so sama dengan kosong. Then ada 2 unknown. Bila kita simplify, ada 2 unknown, AY dan juga BY. Okay, sama dengan 75. So tak boleh selesaikan. Tinggalkan dia di situ. Tandakanlah sebagai equation number 1. Okay. So kita apply prinsip nombor 3. Okay. Apply prinsip nombor 3. Oh, sorry. Okay. Apply prinsip nombor 3. Total moment equal to 0. Okay. Positive clockwise. Okay. Ini macam biasalah. Kita kena pick one point. One point tu mesti support. Okay. Support tu kat mana? Support tu dekat, sama ada dekat pin ataupun roller. Okay. Kalau macam ni ditandakan sebagai A atau B. So kamu kena pilihkan, kamu kena pilih A ataupun B sebagai pusat putaran. Okay. Pusat putaran. So kita pilih A, contoh. Kita pilih A, jadi B ni dia boleh bergerak lah, boleh pusing. Okay. 40 ni pun boleh pusing. 10 ni pun boleh pusing. Semua pusing, pusat dia di AY. 25 ni pun boleh pusing. So kita check arah dia. 10 ni dia pusing arah jam ke lawan jam? Okay. 10 ni arah jam ke lawan jam? Cuba seorang jawab. Lawan jam. Lawan. Macam tu lah. Okay, lawan jam maksudnya negatif. Negatif berapa jarak dia? 10 darab dengan berapa? Berapa arm dia? Jarak dia daripada AY. Jangan tengok sebelah sini. Okay. 1. Jarak dia daripada AY. 1 meter. Salah. 1.5. Salah juga. 0.5. 0.5. Jadi 10 darab dengan 0.5. Okey. Jadi ada masalah tak tadi? Siapa yang jawab 1.5 dengan 1 tu? Faham tak? Faham. Faham Sebab dia total dia 1. Jadi ini kan UDL tadi. Dia punya acting dia 0.5 saja daripada pin. So 0.5 tu adalah arm dia. Distance dia. Okay. So 10 darab dengan 0.5. Okay. Ni silap ni satu ni. Jadi sebab tu saya cakap jangan tengok sebelah kanan. Okay. 10 darab dengan 0.5. Okay. Tak ada satu kat sini. 10 darab 0.5. Dan kawan kamu cakap tadi dia anti-clockwise. So anti-clockwise dia negatif. 10 darab dengan 0.5. Okay. Seterusnya. Okay. Masih consider AY ni. Masih consider titik A ni sebagai pusat putaran. 40 ni. 40 arah jam ke lawan jam? Arah jam ke lawan jam? Arah jam. Okay. Arah jam. Arah jam Arah jam. So dia bila arah jam dia positif. Okay. Dia positif. Betul. Okay. Saya tak betulkan semua benda ni. Supaya kamu tak ikut benda dalam ni. Macam tadi lah. Kamu tengok sini satu, kamu teka satu. Tak boleh salah. Okay. Sebab statement ni salah. Okay. Biar ada salah tak apa. Jadi saya nak kamu faham. 10 darab dengan 0.5. Ini 40 kenapa dia positif? Sebab dia clockwise. Kenapa dia clockwise? Sebab pusat putaran dia sebelah kiri. Dan dia force ke bawah. Dia duduk sebelah kanan, force ke bawah. So dia menghasilkan putaran arah jam. Berapa arm dia? Kalau ikutkan UDL asal 4. Tapi
kita dapatkan dulu total force 10 darab 4. Okay, jadi 40. Okay. Dia acting separuh UDL. Jadi 4 bahagi 2. 2. Jadi acting dia adalah 2. Dia punya arm dia adalah 2. Sebab tu 40 darabkan dengan distance dia 2. Okay. Okay, seterusnya A adalah pusat putaran, B menolak ke atas dan B ni duduk sebelah kanan. Okay. Dia menghasilkan putaran. Orang lain pula jawab. Riflinika ada tak? Riflinika ada tak? Clement? Arah jam ke lawan jam? Ikut jam. Ada jam. Ikut arah jam. Kamu teka je ke? Tekan. Teka aje. Okey. Okey. Okay, ilmu dia sekali lagi sebab benda ni banyak kali ulang. Okey, ilmu dia adalah arah jam positif lawan jam negatif. Okey. Kemudian kita kena tengoklah nak tahu dia arah jam ke lawan jam, kita kena tahulah arah ataupun pusat putaran dia. Okey, kita kena tahu pusat putaran dia. Pusat putaran dia ada di A. Cuba kami ambil satu benda, kamu letakkan satu benda, kamu pegang di sebelah kiri. Clement, dengar tak? Kamu pegang di sebelah kiri, kemudian objek tu dia panjang sebelah kanan. Dan objek tu kamu pegang sebelah kiri tu, kamu yang sebelah kanan tu kamu tolak di ke atas. Dia arah jam ke lawan jam? Arah jam. Arah jam. Kamu buat tak apa yang saya sebutkan tadi tu? Lawan. Lawan. Clement? Kamu buat tak apa yang saya sebutkan tadi tu? Ulang balik tu. Ulang balik. Kamu ambil satu objek, contohnya macam pensel. Boleh? Dapat? Kamu pegang dia sebelah kiri. Okey. Okey, pegang sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ada terkeluar lah. Panjang, betul? Sekarang ni kamu tolak dia daripada bawah ke atas. Lawan jam. Lawan jam. Macam tu lah. Macam tu. Untuk dapatkan nilai negatif dan juga positif ni. So lawan jam negatif. Arm dia berapa tadi? Okay, BY daripada A ni, arm dia 4. So BY darabkan dengan 4 dan dia tadi adalah anti-clockwise. So negatif. Campur 25 kali 6. Kenapa dia positif? Betul ke positif ni? Okay. Betul ke positif ni? Kita tengok orang lain pula. Okay, tadi dah Clement, lelaki, kita cari perempuan pula. Bawah-bawah sikit nama. Ana Nur Syahida. Ada tak? Cik Waridi masuk kenapa lah ni? Ana Nur Syahida? Ada tak Ana Nur Syahida? Tak ada. Oh sorry. Veronica, ada tak? Veronica. Ya, ada. Dia menghasilkan, kita tengok kamu tengok 25 kilonewton ni. Arah jam ke lawan jam? Arah jam. Arah jam. Okey, sebab objek ni sebelah kiri dia kita pegang
dan kita tolak daripada atas ke bawah, dia menghasilkan putaran arah jam. So bila arah jam dia positif. So betul lah positif kat sini. Okey. Jadi betul lah positif kat situ. Okey, positif dan dia punya arm dia adalah ataupun distance dia adalah daripada A. Daripada A 4 dan 2. 4 campur 2 6. Okey, 25 darabkan dengan 6. So semua dah ambil kira. Okey. Samakan dengan kosong dan ada satu saja BY. So kita boleh selesaikanlah BY ni berapa. So dapatkan BY 56.25. So BY ni kita guna dalam persamaan 1, masukkan AY campur 56.25 sama dengan 75. So ada satu unknown. So AY saja. Selesaikan pula AY. AY adalah 18.75. Okey. Jadi untuk overhang beam. Okey, dan overhang ni dia dua belah. Kiri ada overhang, kiri ada overhang, kanan pun ada overhang. Okey, tapi ingat point of rotation kena pilih dekat support juga. Okey, dekat support juga. Okey, sama, pilih dekat support untuk prinsip yang ketiga. Okey, ini adalah cantilever beam. Okey, contoh ini adalah cantilever beam. Okey. Bila cantilever beam, kamu kena ingat dia ada 3 reaction pada satu support. Okey, ada 3 reaction pada satu support. Dan support tu adalah A. Okey, dia tak ada roller, dia tak ada pin. Tempat lain tak ada roller, tak ada pin. Okey, bila fixed end macam ni, semuanya pusat adalah A saja. Dia tak ada tempat lain lah. Support dia satu saja. Tak ada tempat lain nak pilih. Memang A saja. Okey. Dekat B tak ada roller ataupun pin. Dekat C tak ada roller ataupun pin. Dekat D pun tak ada roller ataupun pin. Sebab fixed end ni dia dah 3 unknown. Okey. Kat sini ada 3 reaction. Okey. Satu adalah vertical. 2 adalah horizontal. Dan satu lagi adalah moment. Okay. Reaction dia yang ketiga adalah moment. So dia ada reaction moment kat sini. Berbeza dengan pin dan juga roller. Pin dia ada vertical dan horizontal saja. Roller ada vertical saja. Tapi cantilever beam ataupun fixed end, ni kita panggil dia fixed end, ada 3 reaction pada satu support. Okay. Ada 3 reaction pada satu support. Okay. Okay, macam mana nak selesaikan dia? Cara nak selesaikan dia sama saja. Okay. Kamu lukiskan free body diagram. Okay. Macam mana nak lukis free body diagram? Okay. Kena lukiskanlah bentuk sama. Ini kena pecahkan, leraikan daya ni menjadi 2. Ada sudut 30. Untuk horizontal 20 cosinus 30. Untuk vertical 20 sinus 30. Okay. Okay, seperti yang dibuatlah dalam ini. Okay, untuk dapatkan yang vertical kena sinus. Untuk dapatkan yang horizontal cosinus. Okay, kalau sudut dia dalam kat sini. Kalau sudut dia sebelah kiri kat sini, lain pula. Okay. Okay. Jadi kita selesaikan. Okay. Ini cara sama selesaikan guna free body diagram. Okay. Yang kedua, guna prinsip equilibrium. Total horizontal forces equal to 0. So kali ini ada forces lah sebab ada incline load. Jadi yang pertama ada yang pertama ada kat sini ada horizontal. Saya besarkan sikit. Ada horizontal reaction. Kemudian ada vertical reaction juga pada point ni.
juga pada point ni. Dan yang ketiga ada ada moment keluar tak benda yang saya buat ni? Keluar. Macam mana saya letak di sini? Tak kemas. Okey, arah jam positif. So kita buat kita punya ni pun arah jam. Okey. So ada 3. Okey, ada 3. Ini akan ada leraian daya. Kemudian yang UDL ni kamu kena tukar dulu kepada point load sebelum kamu selesaikan. So kalau kita lukis balik, tak apalah, ambil masa sikit asalkan kamu faham benda ni. Kalau kita lukis balik, ada gambar yang hilang. Tak apa, kita tengok pada sini pada gambar rajah yang ada ni. So prinsip yang pertama, horizontal forces equal to 0. So ada 2 horizontal forces. Yang pertama reaction, okay, AX. Yang buat horizontal ni adalah AX. Kemudian incline load yang 20 kN ni 20 cos 30. So ada 2. Dan kedua-duanya horizontal forces dia adalah ke kanan. Jadi kedua-duanya adalah positif. So kita tulis AX campur 20 cos 30 sama dengan kosong. So kita kira AX dapat dalam negatif 17.32. Okey. Jangan ambil kira yang belakang ni. Okey. Kalau kamu nak tulis arah belakang, kamu kena buang negatif dia. Okey, buang negatif dia. So kalau kamu tulis negatif, jangan tulis simbol arah. Dia akan jadi silap nanti. Okay, negatif 17.32. Kalau kamu nak tukar dia positif, kamu tukar positif. So arah dia ke kiri. Okay, positif ke kiri. Okay. Yang kedua adalah
vertical forces. Vertical forces kalau kita bilang ada dekat sini ada AY. Dekat sini ada AY. Kat sini ada 20 sinus 30. Kemudian ada lagi satu 20 darab. Kemudian ada lagi satu UDL ni. UDL ni forces dia adalah 10 darab 4. Jadi forces dia adalah 40. Dan dia acting 8. Tapi kita tak ambil kira lagi 8 tu sebab kita hanya kira dia punya forces saja. Jadi forces saja adalah 10 darab dengan 4. Jadi ada 3. Okay. AY 20 sinus 30 dan juga 10 darab 4. Okay. Arah dia yang mana ke atas positif, yang ke bawah negatif. So ada satu saja positif iaitu AY. 20 sinus 30 ni adalah negatif dan juga 10 darab 4 ni juga adalah negatif. Kita susun, samakan dengan kosong dan kita dapat terus AY sama dengan 50 kN. Okay. Dapat terus AY. Okay. Ada lagi satu reaction iaitu MA. Okay. So reaction kat sini adalah MA. Okay. Reaction moment kat sini adalah MA. Total moment at A equal to 0. Kita tulis MA ni arah jam. So kita ambil kira arah jam. Okay, tak ada negatif kat sini. Okay. Sini ada silap sikit. Jawapan ni sepatutnya negatif. Okay, jawapan ni sepatutnya negatif dan dia tak ada negatif MA. Dia positif MA. Faham tak kenapa saya cakap dia positif MA? Okay, melainkan saya tukar nak panah dia. Saya assume dia ni arah lawan jam. Okay. Ni dia assume arah lawan jam. Dah tak boleh buang. So kamu kena abaikan negatif MA ni. Kenapa tak boleh edit ni? Okay. Ni positif Sini positif. Okay, positif MA. Sini nanti jawapan dia negatif. Baik. Okay, tengok semula. Kat sini ada arah moment lawan jam. Okay. X. Kemudian yang ni Tak ada suara
Putus Saya terang punya lama, rupanya putus. Saya terang balik dah ni. Tadi putus kat mana tadi? Okey, nampak tak slide ke depan? Ke tak keluar? Nampak. Calculation cantilever beam. Betul? Betul. Okey. Tadi sangkut kat mana tadi? Putus tadi? Saya terang kat mana? Sini ke? Sini ke? Dari first Ha? dari Total kan. Ha? Daripada mana? Total FY tu. Oh, ni total FY. Okay. So, prinsip yang kedua adalah total FY equal to 0. Okay. Prinsip yang kedua adalah total FY equal to 0. So, kita tengok ada satu iaitu pada incline load ni 20 kN. So, convert to vertical, dia darab dengan sinus 30. Okay. Kemudian yang ketiga adalah UDL. Okay. UDL ni kamu kena convert, tukar dulu kepada total forces. Ni belum total forces. Okay. UDL dia keadaan asal dia belum total forces. Total forces dia kamu kena darab jarak sepanjang UDL. So UDL ni panjang dia 4, so 10 darab 4. So kat sini, ini bukan moment walaupun dia darab dengan distance, tapi ini bukan moment. Ini adalah total force. Okay, total force. Okay, 10 darab 4. Total force. Okay, jadi dah tahu semua forces of vertical. Kamu susun, samakan dengan kosong. Dan kamu boleh dapat teruslah nilai AY berapa. Sebab ada satu saja unknown. Okey. Yang kedua, prinsip yang ketiga adalah total moment equal to 0. Okay, total moment equal to 0. So, mengambil kira, kita ambil kira ni ke kanan ataupun arah jam ni positif. Arah jam positif. Arah jam positif. So, MA juga adalah positif. Okay, saya dah tukar kat sini. Asal disilap. So, MA ni positif. MA positif. Tambah 20, distance dia 3. 20 sinus 30, vertical punya forces. 20 sinus 30. Dan distance dia, B ke A ni adalah 3. So, dia punya distance 3. So, 20 sinus 30 darab dengan 3. Okay, arah apa? Arah jam ke lawan jam? Kita pegang sebelah kanan, kita pegang sebelah kiri, tolak daripada atas ke bawah. So, dia pusing arah jam. So, arah jam tu positif. So, kita letak kat sini positif. Okay. Daya yang ketiga adalah UDL. UDL ni tadi, total forces dia adalah 10 darab 4. Okay. Sebab tu kamu tengok kat sini, nilai dia adalah 40. Okay. Nilai dia adalah 40 disebabkan 10 darab dengan 4. Okay. UDL ni memang perlu darabkan dulu dengan jarak UDL. Itu baru dapat total forces. Ni saya tulis dekat atas ni. 40 ni baru forces. Forces adalah 10 dalam 4. Dia punya distance berapa? Distance dia, kita tengok dia acting dekat mana. Dia acting dekat tengah-tengah. Tengah-tengah tu, UDL ni 4 bagi 2, 2 meter. Okay, 2 meter tu daripada C. Belum lagi daripada A. Kalau kita ambil kira daripada A, kamu kena campur lagi 6 lah. Okay. A ke B 3 meter, B ke C 3 meter. So 3 campur 3 dah 6. 6 tu baru sampai C. C ke center UDL 2 meter. Jadi 6 campur 2, 8. Sebab tu kamu tengok kat sini, distance dia 8. Okay. Positif ke negatif? Kamu tengok arah dia. Menunjukkan ke bawah. Rotation di sebelah kiri. So dia pusing arah jam. So arah jam positif. Okay. Positif. So sama dengan kosong. Ada satu saja unknown iaitu MA.
So, selesaikan MA, kamu akan dapat jawapan dalam negatif. Okay. Negatif 350 kilonewton meter. Okay. Negatif 350 kilonewton meter arah jam. So, bila kamu dapat jawapan negatif, sebenarnya kamu boleh change direction. Tapi kamu change direction, kamu tukar sekali dengan negatif dia. Okay. Kalau arah asal, arah jam dapat jawapan negatif, kamu change to positif tapi arah pun kamu tukar. Tadi arah jam, sekarang dah lawan jam. Tadi negatif, sekarang dah positif. Okay. Sebab negatif positif ni adalah dia punya direction sahaja. Okay. Itu untuk cantilever beam. Sama juga dengan yang AX ni. Okay. Yang AX ni. AX ni kamu akan dapat jawapan di dalam negatif. Negatif 17.32. Okay. Negatif 17.32 kilonewton ni adalah ke kanan. Okay. Adalah ke kanan. Sekiranya kamu nak tukar dia jadi positif, boleh. Kamu tukar juga negatif kepada positif. Okay. Bila kamu tukar negatif kepada positif, direction tadi ke kanan dah jadi sebelah kiri. Okay. Yang tadi negatif dah jadi positif. Yang tadi ke kanan, sekarang dah ke kiri. Okay. Macam tu. Okay. Ataupun kamu kekalkan saja jawapan dalam negatif 17.32 kilonewton. Sama juga dengan yang ni, kamu kekalkan saja jawapan dalam negatif 350 kilonewton meter. Okay. Okay, seterusnya cantilever beam. Tapi cantilever beam yang ini adalah sebelah kanan. Okay. Cantilever beam ni adalah sebelah kanan. Okay, kamu tengok ada UDL. Ada UDL 20 kN per meter. Okay. Ini bukan banyak point load. Ini maksudnya UDL. Kita tengok unit dia pun dah tahu. 20 kN per meter. Maksudnya ini semua adalah UDL. UDL dengan magnitude 20 kN per meter. Kemudian pada tengah-tengah ni ada satu point load 15 kN. Jadi bila kita susun dalam free body diagram, okay, yang UDL kita convert to point load. Point load kena darab dengan panjang UDL. Panjang UDL adalah 4. So 20 darab dengan 4. Sebab tu kamu tengok kat sini 80 kN. 80 kN ni adalah UDL yang dah di-convert kepada point load. Okay. Kemudian maintain 15 kN. Okay, maintain 15 kN. So 80 campur 15 lah. Kan ada 2 daripada atas ke bawah. Ataupun kamu boleh separate macam ni. Dalam keadaan asal 80, 1. Kemudian pada tempat yang sama adalah 15. Jadi bila keadaan macam ni, ini adalah fixed end tapi fixed end sebelah kanan. Sama saja. Okay. Ada reaction. Ada 3 reaction pada fixed end. Ada 3 reaction. Ada vertical forces, ada horizontal forces. Okay. Ada vertical forces, ada horizontal forces dan juga ada moment. Okay. Ada 3 reaction. So kita lukis balik CY vertical forces, kemudian ada CX, CX dan juga ada moment pada titik C. Okay, moment pada titik C. Okay, moment. Okay, moment pada titik C. Ni saya dah lukis kat atas CX ni. Okay, CX ni yang ni lah. Yang horizontal. Saya undo balik. Macam keliru sikit ni. Okay, kat sini ada CX. Kat sini ada macam tu lah. Okay, ada MC. MC ni arah jam. CY positif ke atas. CX positif ke kanan. So ada 3 reaction. Okay. Kat sini ada 3 reaction. Okay, so kat sini ada 3 reaction. Okay. Kemudian ada 2 point load, 80 dan juga 15. So macam mana nak selesaikan? Okay. Dah lukis free body diagram macam ni.
kita guna prinsip. Okay, prinsip pertama, horizontal forces equal to 0. Ada satu saja horizontal forces iaitu Cx. So Cx equal to 0 lah. Yang kedua, vertical forces equal to 0. Ada 3 vertical force. 80, 15. Ini menunjukkan ke bawah. So dia negatif. Jadi tolak 80, tolak 15. Cy saja ke atas. So Cy saja positif. Campur Cy equal to 0. So ada satu saja unknown. So Cy equal to 95 kN. Okay. Kemudian kita nak apply prinsip yang ketiga, iaitu total moment equal to 0. Okay. Total moment equal to 0. Okay, moment dia kat mana? Kita kena pilih support. Support dia ada kat mana? A, B ataupun C. Okay. Support ada satu saja, iaitu pada titik C. Dia tak ada pilihan lain lah. So C saja pilihan kita. So ambil moment di titik C. Okay. Ambil moment di titik C. Jumlah moment di titik C bersamaan kosong. Okay. Moment arah jam positif. So kita tengok daripada diagram. Okay, sini adalah dia punya rotational ataupun pusat dia. Pusat moment. So kalau sebelah kiri, pusat rotation sebelah kanan, so kamu tolak lah 15 dengan 80 ni ke bawah. So dia akan pusing. Okay, dengan berpusat di C ni, dia akan berpusing lawan jam. Okay, dengan distance 2 meter. Ni B ni 2 meter. Jadi kedua-dua ni perlu darab dengan 2 meter. Dan kedua-duanya adalah negatif. Sebab tu kamu tengok kat sini. Anti-clockwise 80 darab 2. Anti-clockwise 15 darab 2. Okay. Kemudian ada lagi satu. Iaitu moment. Moment apa dia? MC. Okay. Ada moment MC kat sini. So jangan lupa lah. Masukkan MC. MC ni kita tengok arah dia. Arah jam ke lawan jam. So kita tengok dia macam arah jam positif. Okay. Arah jam positif. MC sama dengan kosong. So ada satu saja unknown iaitu MC. So kita selesaikan lah. MC bersamaan 190 kN. Okay. 190 kN. Arah yang kita assume tadi adalah arah jam. CY kita assume ke kanan. Kita assume ke atas. 55 kN ni sebenarnya arah ke atas. Melainkan dia dapat jawapan negatif. Okey. Okay. Calculate the reaction in beam. Ini semua dah tunjuk. Macam mana incline load pun dah tunjuk. Ini macam mana kita buat leraian daya. UDL. Untuk selesaikan UDL ni, kita perlu convert to point load. Convert ni hanya untuk dapatkan reaction saja. Convert to point load ni, reaction acting dia dekat tengah-tengah UDL. Okay, ni moment. Calculate the reaction in the beam. Ini moment. Okay, selesaikan. Okay, moment ni, yang moment sajalah. Yang kita tulis moment. Pada force, kita tak tulis dia. Okay, calculate the reaction in the beam. Okay, calculate the reaction in the beam. So, macam mana nak selesaikan ni? Okay, saya bagi gambaran. Saya akan bagi gambaran. Yang pertama, kita nak lukis. Saya lukis free body diagram dia betul-betul bawah ni. Okay, ni adalah dia punya rasuk. Saya lukis dengan mouse, tak cantik. Okay, ni adalah dia punya rasuk. Okay, kemudian kat sini ada point load. Okay, ada point load. Ada point load. Kemudian ada UDL. UDL ni, kalau kita convert kepada point load, berapa total forces dia dan dekat mana dia punya action. Okay, ada siapa boleh bagi jawapan?
Ada siapa boleh bagi jawapan? UDL yang 40 kilonewton ni. UDL yang 40 kilonewton ni sepanjang rasuk ni, dekat mana dia acting dan berapa jumlah total forces dia. Okey. Yang pertama total forces dia. Berapa total forces dia? Untuk nilai UDL. Macam mana nak dapatkan total forces? Ke saya nak kena panggil nama? Teresa ada Teresa? Yes, sir. Berapa total forces? Nak buat macam mana? 80. Kenapa 80? Didarab dengan 2. So, sebab dia ikut arah jam. Kamu cakap pasal apa ni? Saya cakap pasal UDL ni nak tukar kepada total forces. Ni UDL sepanjang rasuk ni dengan nilai 40 kilonewton. Berapa total forces untuk UDL? Victoria ada Victoria. $270. 270 sebab 40 darabkan dengan 3 dengan 2 meter. 2 campur 3 campur 4 berapa? 5. 2 campur 3 campur 4. 9. Yes. 9 darab dengan 40. Jadi sepatutnya berapa? 360. 360. Itu yang tepat lah Itu yang tepat. Sebab total forces adalah nilai UDL tu. Nilai UDL ni 40. Darabkan dengan jarak sepanjang UDL. Okay. Kalau UDL ni panjang di 9, kena darab 9 lah. Baru dapat total forces. Okay. Baru dapat total forces. Q tu moment ke sir? Okey, saya silap lah tu. Tadi kamu dah jawab 270 kan? Betul 270. Okey. 30 darabkan dengan 9. Okey. 30 darabkan dengan 9. Jadi 30 darab 9 270. Okey, itu adalah nilai total force. Okey, untuk UDL ni. Total force. Belum lagi moment. Okay, total force baru. 30 darab dengan UDL. UDL ni panjang dia 9. Jadi 30 darab dengan 9. Jadi total force dia 270. Dekat mana dia acting? So 9 ni kamu perlu bahagi 3. Bahagi 2. Okay. 9 ni kamu perlu bahagi kepada 2. Jadi nilai ataupun tempat dia acting adalah kalau kita ambil kira kat sini, di tengah-tengah UDL ni, dia acting kat sini, berapa nilai kat sini? Katakan dia acting kat sini. 4.5. 4.5. 4.5. Okey, 4.5. Okey, dia acting 4.5. Okey. Ini UDL yang kita dah convert ni kita tengah-tengah ni. So kita pun tulis kat sini. Satu lagi. Ni nilai dia 270. Okey. Kilo Newton. Ada meter tak? 50. Tak ada meter lah. Sebab dah tadi dah kira total load. Total load tak ada meter lah. 50 yang asal point load. Kemudian point load yang kedua yang kita convert daripada UDL 270. Dan satu lagi moment. Saya salah tengok tadi. 40 kN per meter. Okey. Belum siap lagi.
40 kilonewton meter. Kilonewton meter. Okey, langkah yang seterusnya adalah kita lukis. Kat sini ada apa? Pin. Pin ni ada dua reaction. So, satu vertical, satu horizontal. Dekat kanan ni, dekat B ni ada roller. Roller ni ada satu reaction. Satu saja. So, kita pun marking ini adalah AY. Y ni merujuk kepada axis dia vertical. AX. X tu merujuk kepada paksi horizontal. Okey, ni BY. BY ni merujuk kepada paksi dia vertical. Okey. So, ini adalah free body diagram. Dan baru kita analisis lah. Okay. Kemudian baru kita analisis seperti biasa tadi. Okay. Dah tukar macam ni, dah nampak mudah sikit. Kita pun selesaikan menggunakan prinsip equilibrium. Yang pertama, total forces equal to 0. Total horizontal forces equal to 0. So, kamu akan dapat total horizontal forces equal to 0. So, kat sini kamu akan dapat AX sama dengan kosong lah. Okay. Sebab ada satu saja horizontal forces iaitu AX. Okay. Kalau total vertical forces, okay, total vertical forces equal to 0. Okay. Kita kira lah. Okay. Ada AY, ada 50, ada AY, ada 50, kemudian ada 270, kemudian ada BY. Ni jangan ambil kira, ni moment. Okay, jadi ada 4. AY, 50, 270 dan juga BY. So, kita tulis lah. Kita tulis mula satu persatu yang mana menunjuk ke atas positif. So, kita ambil daripada kiri. Kiri AY. 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 Kemudian yang kedua 50. 50 ni menunjuk ke bawah. Menunjukkan ke bawah. So, ke bawah ni negatif. Kemudian 270 pun tunjuk ke bawah juga. Negatif juga. Kemudian BY menunjuk ke atas pula semula. Jadi BY ni positif. Sama dengan kosong. Okey. Tak boleh selesai sebab ada dua unknown. So AY campur BY berapa ni? Okey. Berapa AY campur BY? Lambatnya. Ni sama dengan sama dengan 320 kilonewton. Okey, tak boleh selesai. Ni adalah equation 1. Dan kita apply prinsip yang ketiga. Apply prinsip yang ketiga, kena pilih satu support. Okey, sama ada A ataupun B. Yang support ni kita nak jadi pusat rotation. Okey, support kita nak jadi pusat rotation. So, biasa kita pilih A. So, kali ni kita pilih A juga. Okay, jumlah momen di A. Sama dengan kosong. Okay. Arah jam positif. Ikut kita punya biasa buat lah. Ni FY ni ke atas positif. AX, FX ke kanan positif. Ni MA arah jam positif. So, kita kira satu persatu. Ini dah jadi pusat rotation. Okay, pusat rotation. So, pegang ni, biarlah dia nak berpusing tapi A ni tak bergerak kedudukan dia. Dia hanya boleh membenarkan putaran saja. Rasuk ni akan putar. Okay, termasuk BY ni pun akan berputar. Tapi AY dia tak bergerak ke mana-mana. Dia benarkan rotation saja. Jadi kita tengok yang pertama, di kiri ke kanan kita jumpa 50 dulu. 50 ni okay, sebelah kanan dan tunjuk ke bawah. Okay, sebelah kanan tunjuk ke bawah dan dia punya distance dia adalah 4. Okay, distance dia 4. Jadi kalau kita check ni arah jam ke lawan jam?
50 ni dia punya moment arah jam ke lawan jam? Arah jam. Arah jam ke lawan jam? Arah jam. Arah jam. Okey, arah jam. Okey. Ke tak tahu jam tu apa? Okey, janganlah macam tu Kena tahulah arah jam tu macam mana. Buat seperti yang saya sebutkan sebelum ni. Pegang ujung dia dan try buat. Pegang pensil, sebelah kiri pegang pensil, 50 ni daripada atas tolak ke bawah. Okey, arah jam ke lawan jam? Okey, arah jam. So arah jam darabkanlah dengan distance daripada A. Daripada A 4. Okey, kemudian 270 pun arah jam. Berapa distance dia? Berapa distance dia? 4.5. 4.5. Ada juga orang jawab. Yang lain tu blur-blur saja. Tak betul-betul fokus dalam kelas. Okey. 4.5. Okey, 4.5. Arah jam juga. Kemudian 40 ni dah memang moment. So kita tak perlu darabkan jangan jarak, cuma kita kena tahu arah dia. So arah dia dah terang-terang arah jam. So kita perlu tambahkan sajalah. Tambahkan saja 40. Ada lagi tak? BY. BY ni lawan jam. BY darabkan dengan berapa distance dia? Ni perlu darabkan distance sebab dia force. 4 campur 3 campur 2 9. Sama dengan kosong. Nampak ke tak tu? Saya punya hujung dah tu. Tolak BY sama darab 9 sama dengan kosong. Jadi ada satu saja unknown. So kamu pun boleh kira lah berapa nilai BY. Berapa nilai BY? Berapa ni? Cuba kira. Cuba kira. Sekejap lagi saya panggil nama seorang. Tolong selesaikan. Perempuan pula sebab saya dengar lelaki jawab ni. Siapa jawab ni? Saya tak check dia nama. Berapa? Teresa tadi. Saya dah panggil nama tak jawab-jawab lagi ni. Berapa nilai BY? $270 darab 4.5 berapa? Satu dua satu lima. Okey. Yang 270 darab 4.5 tu. Betul? Ya, betul. 1215. Berapa BY? Okey. Ni matematik Saya bukan ajar matematik, saya ajar structure. Tolong selesaikan ni. 161.67. 161.67. 67. Kalau yang decimal places belakang tu boleh ambil yang sampai berapa sir? Ambil 2 je lah. Okay. Ambil 2. Okey. Betul semua check ni? Saya tak ada calculator pada saya. Tapi saya rasa jawapan ni logik. Betul sir, betul. Okey. Dah dapat BY. BY ni masukkan. Kenapa saya cakap logik? Pertama, dia punya
AY campur BY 320. Jadi BY ni mesti kalau ikutkan semua ni kefahaman analisis ni kena faham detail lah. Baru boleh buat assumption kata dia logik. Okay. Semuanya load di tengah-tengah rasuk. Jadi dia sepatutnya lebih kurang ataupun tengah-tengah macam tu saja. Jadi separuh daripada sini. Jadi bila dapat 161 tu dia logik. Okay. Jadi berapa? AY ni 320 tolak 161.67. Okay. Jadi dapatlah 1, 5, 8 point 3. Kamu pakai kalkulator ke? Cuba cek jawapan ni. Ni saya congak je. Saya tak ada kalkulator. Betul, sir. Saya congak je. Nak confirm kamu letakkan kalkulator. Ni saya congak saja. Okay. So dapatlah BY dan AY untuk contoh ni. Okay, dah dapat AY, dapat BY dan juga AX. AX ni sama dengan kosong tadi. Okay, ni 3 benda yang kita nak. Sebab tu kita nama dia unknown. Unknown sebab kita tak tahu berapa AX, berapa AY, berapa BY. Tak tahu. Macam mana nak tahu? Guna prinsip equilibrium. Okay, apa dia prinsip equilibrium? Total forces horizontal equal to 0, total vertical forces equal to 0 dan juga total moment equal to 0. Bila dah apply 3 prinsip ni, barulah kita tahu unknown AX ni berapa, unknown yang kedua, AY ni berapa, unknown yang ketiga, BY ni berapa. Okay. Ini macam mana nak solvekan. Okay. So kita dah selesai lah ni. Untuk hari ni punya topik. Okay. Ada lagi tak? Sebab lepas ni kita nak masuk pada shear force dan bending moment. Okay. So hadam yang tu dulu. Kemudian ada tutorial yang kamu kena buat. Cuba selesaikan soalan nombor 2 dan nombor 8. Okay, ni kamu boleh download daripada CDOS. Tutorial 1. Saya ada semua ni. Kalau kamu rajin kena buat semualah. Kalau kamu rajin kena buat semua. Kalau kamu buat semua ni, kamu boleh hadam. Tapi jawapan kat belakang ni jangan bergantung sangat. Tak berapa tepat. Contohnya soalan nombor 8 ni tak berapa tepat jawapan dia. Okay, pastikan prinsip kamu buat tu betul. So kamu buat ni tutorial 1 nombor 1 sampai 8 find a reaction. Okay, at least kamu buat contoh nombor 2 dengan nombor 8. Okay, boleh? Boleh. Nombor 2 dengan nombor 8 ke, sir? Itu mesti kena buat. Yang lain tu buat untuk kefahaman sendiri, baguslah. Okay, ni banyak soalan. Tapi saya tak mengharapkan semua. Saya mengharapkan soalan nombor 2 dengan nombor 8. Okay. Kalau kamu free, kamu buatlah semua. Okay. Sebab basic dia ada pada soalan nombor 2. Ada pada soalan nombor 8. Okay. Kalau soalan lain tu, dia bila kamu buat nombor 2 ni, mustahil kamu tak boleh buat nombor 1. Okay. Mustahil kamu tak boleh buat nombor 3. Okay, kalau dah buat nombor 2. Okay, kalau kamu dah buat nombor 8, semua yang incline load ni kamu boleh buat lah sepatutnya. Jadi dia cover semua. Soalan nombor 2 dengan nombor 8 ni dia cover semua tutorial yang lain. Kalau kamu nak buat step by step, kamu buat dulu 1, 3, 4, 5, 6, 7.
Okey, dah mahir baru buat nombor 2 dengan 8. Okey. Tapi itulah nombor 2 dengan 8 Boleh? Ni ada setengah jam. Okey, kita nak tamatkan kelas dan waktu tu bolehlah kamu gunakan. Okey, takkan saya nak tunggu kosong saja Biar kita tamatkan je lah kelas dan sambil-sambil tu kamu boleh sambung buat. Okey. Tak perlu online. Online pun buat apa, saya nak tunggu macam tu je. Okey, cuba buat dan macam mana saya nak tengok benda-benda ni. Kamu submit kat Sidos, nanti saya akan buatkan tempat dia. Ya. Saya akan buat tempat ni. Tempat kamu submit. Buat dulu. 2 dan 8. Boleh? Okey, macam mana nak buat? Okey. Kamu tengok saya buat kat contoh ni, saya bagi okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, ni contoh soalan nombor 2. Ni contoh soalan nombor 8. Nampak tak? Okey, kemudian kamu buat ada garisan. Bawah ni selang sikit ada garisan. Garisan ni sebenarnya beam ni lah. Beam. Rasuk ni. Nanti kita akan lukis free body diagram pada garisan yang pertama. Okey. Lepas ni kita akan masuk shear force diagram dan bending moment. So ada 2 lagi garisan. Garisan ni untuk shear force diagram. Garisan ni untuk bending moment diagram. Okey. Jadi first page yang pertama ni kamu kena buat garisan panjang ke bawah. Okey. Setiap point ni A, C, D dan E ni kamu buat garisan ke bawah. Kemudian kena lukis rasuk ni. Rasuk kosong lah, tak ada benda lagi. Okay. Lepas kamu dapat free body diagram ni kamu kena lukis lah. Sebab kamu nak kira reaction. Cuma yang shear force dengan bending moment biarkan kosong dulu. Lepas tu nanti kita akan sambung dalam topik akan datang. Macam mana nak lukis shear force diagram. Okay. Bila dah dapat reaction. Okay. Dah dapat free body diagram, dah dapat reaction dan kita nak lukis shear force. So kita nak lukis shear force. Kita akan base kepada yang atas je. Tak perlu kita buat semula daripada awal. Okay. Base daripada calculation yang kita dah buat topik awal ni. Okay. Tengok betul-betul Rasuk actual structure. Kemudian ini free body diagram. Okay. Free body diagram. Kat sini adalah shear force diagram. Kat sini adalah bending moment diagram. Okey, buat macam tu. Jarakkan sikit. First adalah free body diagram. Second shear force diagram. Third is bending moment diagram. Okay. Tapi shear force dan bending moment ni kita tak buat lagi. Kamu buat dulu reaction. So nak buat reaction, kamu kena lengkapkanlah free body diagram dia. Baru kira reaction. Okay. Solution ni letak dalam kertas yang bersingan lah. Biar dia duduk sebaris sampai atas macam ni. Jangan pisahkan. Jangan kamu tulis calculation bawah structure ni. Ganggu nanti. Sama juga yang kedua ni. Yang nombor 8 ni. Okay, ada actual structure. Ada free body diagram. Free body diagram. Kemudian ni nak lukis shear force diagram. Kemudian garisan ketiga ni biarkan kosong dulu, tak apa. Bending moment diagram. Okay. Ada 3 garisan bawah dia yang kamu kena buat nanti. Buat dulu free body diagram. Okay. Senang macam ni nanti. Kita tak perlu buat free body diagram semula dah. Boleh. Saya boleh share je dalam grup yang ni, benda ni. Nanti saya bagilah, kamu buat je.
Tapi sebenarnya kamu mesti nak pakai pen. Terpulang lah terpulang. Saya bagi je dulu. Okey, ada apa-apa nak tanya? Nak refer balik mana-mana note? Tak ada. Tak ada Berapa kehadiran hari ni? 31. Sekejap saya ambil kehadiran. Okey, Ashida, Ahmad Haziq, Imelda, Haziq Najwa, Muku. Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya,